Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Imam, ahli jawatankuasa masjid, dan para hadirin jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, pertama-tama sekali marilah sama-sama kita niat beriktikaf di dalam masjid kita ini. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahalanya kepada kita semua dan Allah rahmati kita semua. Jadi pada pagi ininya, sebagaimana yang tajuk yang diwar-warkan, kita akan membincangkan sama-sama, kita akan berkongsi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tajuknya beriman dengan qada dan qadar. Saya rasa tajuk ni sudah ramailah ustaz-ustaz kita dah hurai kat mana-mana, kat surau, masjid dan sebagainya. Cuma kita ulang-ulang balik tujuannya supaya kita ingat urusan qada dan qadar ni adalah rukun iman yang keenam. Yang kadang-kadang kalau kita tidak memahaminya, kita akan menjadi seorang yang jabbariyah. Yang pertama. Yang kedua, boleh jadi kita akan menjadi seorang yang qadariyah. Mungkin juga kita tak faham apa dia qadariyah, apa dia jabbariyah. Susah zaman sekarang, zaman kena tutup hidung. Kita tutup je lah hidung, sebab diarahkan kita tutup je. Nah, jadi pada pagi ni saya ambil petikan untuk tajuk ni daripada kitab Kubra Al-Yakiniyah Al-Qawniyah yang dikarang oleh Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Yang mana beliau meninggal dunia pada tahun 2013 bulan 3 2013. Ia meninggal dunia ketika Syekh Syair Muhammad Ramadan Al-Buti ni, dia meninggal dunia ketika dia sedang mengajar di atas Masjid Al-Iman, tak silap saya. Yang mana ketika dia sedang mengajar tu, di depan ni ada kalung bunga, kalung masjid besar, tempat yang macam ni, tempat apa ni, tempat dia mengajar tu besar, besar lagi. Atas tu ada bunga, dan di bawah tu diletak bom oleh pengganas lah yang tak suka dengan dia. Jadi sedang dia mengajar, tak silap saya tafsir masa dia mengajar, meletup bom. Ketika mengajar tu, bersama-sama dia meninggal syahid 50 orang, termasuk seorang cucu dia. Cucu dia meninggal dunia ketika sedang mengajar. Tafsir tak silap saya. Jadi Dr. Muhammad Syair Ramadan Al-Buti ni, banyak karangan-karangan dia yang saya kumpul, saya download daripada internet. Karangan dia lebih kurang ada 80 buah kitab. Yang besar-besar, ada yang kecil-kecil. Dan makalah ni maksudnya penulisan-penulisan dia sangat banyak juga, beribu-ribu, bermacam-macam masalah semasa. Kenapa jadi macam tu? Kenapa dia dibunuh, dibom? Sebab Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ni ada antara imam-imam besar ahli sunnah wal jamaah, bersama dengan dia Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Lepas tu yang sekarang masih hidup, Habib Umar Al-Hafiz. Dulu masa dia lagi Syekh Muhammad Alawi, Syekh Muhammad Alawi, Alawi Al-Maliki. Yang mana mereka ni adalah imam-imam ahli sunnah yang besar, ulama dunia. Yang masih hidup sekarang hanya beberapa orang lah. Di antaranya Habib Umar yang terkenal lah, Habib Ali Al-Jufri, yang mana mereka membawa fahaman-fahaman ahli sunnah wal jamaah bermula daripada zaman sahabat, tabi'in. Macam inilah kaedah kita belajar, iaitu berdasarkan fahaman-fahaman yang dibawa oleh
Nabi, para sahabat, para tabi'in, macam tu. Jadi oleh kerana Syekh Muhammad Syahir Ramadan Al-Buti ni, dia hidup di Syria, yang mana sekarang pun masih diperintah oleh Bashar Assad, yang mana dia bermazhab Syiah Alawi. Jadi sebagai seorang ulama, dia tahu macam mana kaedah bermuamalah dengan orang-orang yang tidak sefahaman. Sebab itu belajar ilmu ni penting. Kita akan boleh duduk di mana sahaja kalau kita ada ilmu. Tapi kalau kita tidak ada ilmu, kita keluarkan pendapat kita dengan ta'assub kita, maka kita akan tidak boleh duduk di mana-mana. Sebab apa? Apa yang buat kita rasa semua tak betul, kita yang betul. Itu sebenarnya tak betul. Sebab itu kita kena belajar ilmu. Jadi Syekh Ramadan Al-Buti ni, sebelum dia hidup, semasa dia hidup, banyak dia punya pendapat, bahkan pernah dia bermimpi, dan dia war-warkan masa dia mengajar macam ni. Dia kata Syria ni akan dilanda oleh oleh musibah yang sangat besar nanti, suatu hari nanti. Bahkan orang-orang yang ada ketika itu mengatakan Syekh Muhammad Syahir Ramadan Al-Buti ni sudah gila, dengan mimpi pun dia keluar fatwa dan sebagainya. Rupa-rupanya betul. Bila dia meninggal dunia, kita tengok Syria hari ni jadi macam mana. Kita banyak bantuan Syria, di Syria memang jadi macam tu. Sebab apa? Sebab tidak mengikut kaedah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Macam mana kita bermuamalah di sebuah negara, sama ada negara kafir ke, negara yang orang fasik ke, orang Syiah dan sebagainya. Macam tu tak? Sebab itu pentingnya ilmu. Jadi hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama berkongsi tentang qada dan qadar. Dan qada dan qadar ni dalam doa kita selalu kita baca, tapi boleh jadi kita tak faham. Kita selalu baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita faham, yang kita tahu mungkin terjemah dia la haula, tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahil aliyyil azim, melainkan semuanya dengan Allah yang Maha Agung. Secara ringkasnya terjemah dia macam tu. Yang kita baca tu lah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu doa yang berkaitan dengan qada dan qadar. Dan ada lagi di antara doa-doa yang masyhur yang mungkin jarang kita amalkan, dan bahkan doa ini dinisbahkan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Doanya di antara yang selalu Nabi Khidir baca, yang saya tengok dalam kitab-kitab ulama menyebut ini doa yang selalu diamalkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wala quwwata illa billah. Ini panggil doa yang agak jami'. Jami' ni maksud doa yang agak sempurna lah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah tidak datangnya kebaikan melainkan dengan Allah. Bismillahi ma sya'allah, dengan nama Allah. Dengan bismillahi ma sya'allah, dengan nama Allah, ma sya'a, Allah kehendaki. La yasrifus su'a illallah, dan tidak akan terpaling ataupun menjauhi kita keburukan melainkan Allah. Itu di antara doa-doa Nabi Khidir alaihissalam lah. Kalau kita amal, insya-Allah Allah jauhkan kita daripada bala-bala yang Allah cipta di atas muka bumi. Dan kita kena faham, bila kita belajar ataupun kita memahami konsep qada dan qadar ni, ialah semua benda yang berlaku di atas muka bumi, hatta kita bernafas sekalipun, setiap benda ni kita berkelip satu-satu, semuanya tidak terlepas daripada takdir Allah. Takdir Allah. Dan tidak ada benda yang kebetulan. Sebagaimana kita faham, kebetulan ni berjumpa kita ni. Tidak.
semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bahasa itu bahasa yang kita kata, kebetulan ni kita berjumpa. Kebetulan ni saya nak minum ada air. Itu hanya bahasa manusia. Tapi hakikatnya semuanya sudah tertulis dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena faham, awal-awal lagi Nabi ada sebut, Nabi kata la yuraddul qada illa bidu'a. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak menolak qada dia. Bila sebut qada, qadatlah. Qada melainkan dengan doa. Dan bila kita sebut qada dan qadat ni, qada apa dia? Qadat apa dia? Dia berkait rapat dengan ilmu Allah dan sifat qudrah Allah. Jadi insya-Allah kita akan baca maksud qada dan qadar dalam kitab ni. Sebab dalam kita baca 2, 3 buah, 10 buah kitab, dia akan memberi maksud yang lain-lain, tapi hakikatnya sama. Maksud dia sama je, tapi untuk memahaminya berbeza. Kitab ni lain. Yang saya tengok kitab ni rasa senang untuk fahamlah. Yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dia kata al-qada wal qadar maknahuma wujubul iman bihima. Makna kedua kalimah ni, dan wajib beriman dengan kedua-duanya, qada dan qadar. Kita wajib beriman. Jangan kita tanya kenapa ya Allah, kenapalah aku aksiden ni. Jangan tanya. Orang yang tanya macam tu sebenarnya dia tidak memahami erti qada dan qadar, dan keimanan qada dan qadar tu dia sangat rendah tahap dia. Tidak memahami. Kalau tanya kenapa. Orang yang memahami qada dan qadar dia akan senyum. Ya Allah, takdir kau macam ni lah. Dia boleh senyum bila dia memahami qada dan qadar. Dan dia sebut, dia kata tatafarra'u daruratul iman bil qada wal qadari min dalilaini. Dan tercabannya keperluan iman ataupun kewajipan beriman itu dengan qada dan qadar daripada 2 dalil utama. Satu dia sebut awaluhuma al-hadisus sahih allazi rawahu Muslim. Yang dalil yang pertama dia kata satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia kata al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrih. Itu dalil yang pertama. Beriman dengan qada dan qadar ni wajib. Pertama dia kata beriman dengan Allah, yang kedua dengan malaikat, yang ketiga dengan kitab-kitab, yang keempat dengan rasul-rasul, yang kelima dengan hari kiamat, dan yang keenam dengan qada sama ada baik dan buruknya. Wajib beriman. Dan dalil yang kedua dia kata ma sabaka min bayani. Pakai spek juga. Yang kedua dia kata ma sabaka min bayani anna Allah azza wa jalla yattasifu bil ilmi wal qudrah fal qada'u far'un min thubuti sifat ilmi wal iradah lillahi azza wa jalla wal qadru far'un an thubuti sifatil qudratillah. Dia kata yang kedua dalilnya, sebenarnya dia dah membincangkan kitab ni kat depan ni. Dia kata bahawa Allah bersifat dengan sifat ilmu dengan qudrat. Maka qada ni dia adalah cabangan daripada ketetapan sifat ilmu Allah dan sifat iradah Allah azza wa jalla. Adapun qadar ni adalah cabangan daripada tetapnya sifat qudrat Allah. Allah yang berkuasa. Sebab itu bila kita sebut qada dan qadar, apa peranan kehendak kita, iradatun nas, kehendak manusia. Kita ni ada kehendak. Dia qada dan qadar ni bab akidah ni kena faham betul. Kita ni ada kehendak, Allah pun ada kehendak. Allah Taala sebut wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah kamu wahai manusia, tidaklah kamu menghendaki melainkan semua itu dikehendaki oleh Allah.
Jadi macam mana kalau kita menghendaki benda yang tak elok? Kita nak buat dosa. Adakah nak buat dosa pun Allah kehendak juga? Dia jadi apa ni? Jadi terbelik pula macam tu kan? Kita kena ingat iradatun nas ataupun kehendak kita ni, kehendak yang Allah Ta'ala bagi kehendak. Kita ada kehendak, ada nafsu. Kita nak makan, kita nak minum, semua yang kita nak tu, itulah dia panggil ikhtiar, pilihan. Yang mana ikhtiar ni kalau bahasa Melayu usaha kan, tapi bahasa Arab sebenarnya ikhtiar ni kita pilih, pilihan kita. Dan daripada pilihan itulah kita baca wal aqibatu lil muttaqin. Akibat ataupun keputusan akhir, akibat ni akibat lah kita sebut. Keputusan akhirnya lil muttaqin, bagi orang yang beriman. Maksudnya hasil daripada pilihan kita itulah, maka akibatnya sama ada kita masuk syurga atau masuk neraka. Sebab tu dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebut afala tatadabbarun, wahai manusia, adakah kamu mengambil iktibar? Tadabbur ni maksudnya perhati. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berfikir? Jadi apa yang kita pilih, hasilnya keluar dia. Apa yang kita pilih itu daripada apa yang kita fikir, apa yang kita tadabbur, apa yang kita perhati, apa yang kita kaji, maka kita buat keputusan. Dan keputusan kita itulah nama pilihan kita. Jadi daripada pilihan itulah Allah Ta'ala sama ada menentukan orang ni masuk neraka ataupun masuk syurga. Secara umumnya macam tu dalam Al-Quran. Sebab itulah semasa kita hidup atas muka bumi ni, kita ni manusia, memang ilmu kita terlampau memang tidak ada. Kalau kita fikir sendiri tentang akhirat, memang tak akan sampai ke syurga. Dunia bolehlah kita fikir, kita boleh buat itu, buat ini. Itu pun hasil daripada kurniaan Allah. Boleh jadi kita pandai buat kapal terbang, itu hasil daripada kurniaan Allah, bagi kita boleh fikir. Tapi kalau Allah block pemikiran kita, stop pemikiran kita, maka kita tak boleh buat apa-apa. Sebab itulah memahami qada dan qadar ni penting, supaya kita tidak jadi orang yang takabur, tidak jadi orang yang jabariyah. Jabariyah ni seolah-olah apa yang kita buat ni semua Allah. Buat dosa pun Allah, aku tak boleh buat apa, Allah dah tentu akan buat dosa. Itu memahami. Sedangkan kita, Allah Ta'ala beri pilihan, boleh pilih. Kan kita boleh berfikir. Satu, adapun tenaga bergerak untuk kita buat apa ni, la haula wala quwwata, tidak ada daya, tidak ada kekuasaan illa billahil aliyil azim, melainkan daripada Allah. Kita buat maksiat, kita bergerak buat maksiat, dia berkaitan dengan redha pula. Redha Allah, redha ke tak redha? Dia benar kita berjudi, kita mencuri. Maksud benar ni bukan benar dari sudut hukum syarak. Dia dalam pengajian akidah panggil nufuz. Nufuz ni luluslah. Kita pergi mencuri, ambil duit pelan-pelan, boleh bergerak. Maksudnya bergerak tu Allah bagi bergerak. Allah nufuz, Allah luluskan pergerakan kita. Tapi Allah tak redha. Tu kena faham. Jadi segala kehendak kita itu pun adalah kehendak Allah SWT. Cuma pilihan kita tu, pilihan kita tu Allah Ta'ala bagi pilih. Tapi itu kelebihan Allah. Dia ni tahu, Allah ni tahu apa yang akan berlaku seterusnya. Sehingga maksudnya planning ataupun perancangan Allah ni sebelum dijadikan langit dan bumi, dia dah tahu dah apa akibat ni, kesudahan akhir kita. Boleh jadi, sebab itu adalah hadis Mata Arba'in An-Nawawiyah, Ustaz. Allah Ta'ala Nabi sebut ada seseorang hamba tu, dia beriman, beramal, sehingga antara dia dengan syurga tidak ada di antara dia dengan syurga melainkan sejengkal nak masuk syurga, nisbah kepada amalan dia. Tiba-tiba fayasbiqu alaihil kitab, didahului oleh kitab. Kitab ni ketetapan Allah lah, Allah tulis takdir dia.
Fayamalu bi amali ahli nar, maka dia beriman dengan dia beramal dengan ahli neraka, terus masuk neraka. Itu penting doa tu. Dia tidak sebut, Nabi kata la yuradul qada illa biddu'a. Tidak Allah menolak qada dia melainkan dengan doa. Sebab tu kena banyak berdoa, ya Allah, sentiasalah Allah suka penuh dengan raja. Kita berdoa dengan penuh pengharapan. Sebab tu Nabi Muhammad, walaupun dia ni Nabi, dia dijamin syurga. Sehingga kan isteri Nabi kata, wahai Rasulullah, bini dia panggil Rasulullah, kenapakah kamu ni diampun oleh Allah ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, dosa yang lepas Allah ampun, yang akan datang pun Allah ampun. Nabi ni maksum, tak ada dosa. Lepas tu Nabi kata, afala an akuna abdan syakura, tak bolehkah wahai isteri aku menjadi seorang hamba yang bersyukur. Nabi solat sampai pecah kaki-kaki. Apa ni? Kaki dia pecah lah, kita istilah pecah lah. Tapak kaki dia sebab terlampau lama duduk, berdiri. Maka Nabi kata, afala an akuna abdan syakura, tak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur. Jadi kita baca sikit ta'rif dia tentang qada ni. Ta'rifu kullu min hama, ta'rif kedua-dua qada dan qadar. Dia kata fa ammal qada fa huwa ilmu Allah azza wa jalla fil azali bil asya' kulliha ala ma satakuna alaihi fil mustaqbal. Adapun qada dia kata ialah ilmu Allah. Qada ni berkaitan dengan ilmu Allah, pengetahuan Allah azza wa jalla fil azali, pada azali lagi. Fil qidami, azali maksud qidam, pada sebelum benda ni wujud lagi. Segala langit, bumi, matahari, bintang-bintang di langit tu, banyak lagi alam besar-besar. Matahari besar tu. Matahari besar tak besar dia. Kalau ikut kiraan ahli astronomi, besar matahari ni ialah 1,000,000 kali ganda bumi besar dia. Tapi sebab kedudukannya terlampau jauh, lebih kurang 93 juta kilometer hingga 144 kilometer, matahari kan dia berubah, dia ada buruj. Siapa yang belajar ilmu falak dia tahulah, dia ada 12 buruj, dan setiap masa tu dia ada musim apa ni, dia jauh, dia dekat dengan bumi. Yang paling dekat 93 juta kilometer. Bila dia menjauhi bumi, biasanya bulan 12 lah, dia kalender Asyams. Bulan Disember, kedudukan matahari dengan bumi dia jauh, 144 juta kilometer. Maka kita nampak kecil matahari, padahal dia punya besar, dia punya 1,000,000 kali bumi besar matahari. Itu mengikut kiraan ahli astronomi lah. Jadi dia kata pengetahuan Allah azza wa jalla fil azali, pada dulu lagi, sebelum berlaku masa lagi. Kita ni duduklah masa berlakunya masa, sebab matahari dan bumi berpusing di atas paksi dia mengelilingi matahari, maka berlakulah masa selama 24 jam 12 bulan. Yang fil azali ni belum wujud masa lagi. Masa tak ada lagi masa. Masa ni makhluk Allah, ingat masa ni makhluk Allah. Dan Allah Ta'ala takdirkan hidup kita dalam masa. Wal asr innal insana lafi khusr. Tak payah terjemah, semua tahu. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illa allazina amanu wa amilus solihat, mereka orang beriman dan beramal soleh. Wa tawabus haqqi wal baca pendek tak ingat pula ustaz. Mereka orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Itu orang yang betul-betul mengguna masa, ataupun orang yang betul-betul memenuhi kehidupan masa yang paling baik. Allah Ta'ala kata orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi masa pula. Jadi dia kata qada ni ialah pengetahuan Allah pada azali lagi bil asya', dengan semua perkara. Semua perkara ni banyaklah, daripada bulu hidung kita, daripada zarah-zarah. Kita tak tahu apa biji, bahkan Allah buat sebesar-besar makhluk sehingga sekecil-kecil makhluk daripada besar makhluk apa? Arash. Arash besar. Ada sekecil-kecil makhluk, kuman, virus, COVID-19. Semua perkara alama satakuna alaihi fis mustaqbal, ke atas apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Kita tak tahu 2 minit sekian lagi tak tahu apa yang berlaku.
Tapi Allah dah tahu dah. Begitu juga selepas kita mati, kita tak tahu apa, Allah dah tahu. Kita sendiri tentang kita, kenapa kita hidup pun kita tak tahu. Kenapa jantung bergerak, ada power dalam jantung. Tiba-tiba dia bergerak. Kalau dia tak bergerak, kita meninggal. Kita tak tahu juga. Itu rahsia Allah. Itu qada. Maksudnya Allah mengetahui semua perkara yang akan berlaku sekarang dan akan datang. Adapun qadar, dia kata ijadu tilkal asyad, mengadakan. Ni qadar. Mengadakan semua perkara tu bil fa'li. Dengan sesungguh, bil fa'li maksudnya dengan sesungguhnya. Tibqan li ilmihi, muafakat dengan apa yang Allah tahu al-azali. Pada azal dia tahu. Contohnya Allah jadikan saya. Saya bergerak macam ni. Allah buat. Gerak jari. Allah Ta'ala kata wallahu khalaqakum ma ta'malun. Aku mencipta kamu dan apa yang kamu ya'malu kamu buat. Kadang-kadang kita duduk macam ni, kita bergerak macam ni, kita buat gini. Semua itu Allah yang cipta. Kalau Allah tak cipta, pasti tak akan berlaku. Kita kena faham. Al-muta'alliqi biha, yang berkait dengannya, dengan semua perkara. Jadi qada maksudnya Allah tahu semua perkara. Tahu saja, sebab ilmu-ilmu ni dia takluk dengan mukasyafah. Dia tahu semua. Macam kita tahulah, tapi kita tak tahu semua. Kita tahu benda yang ada kat depan kita, apa yang pernah kita belajar, itu je. Ada pun Allah semua benda, belakang, depan, dalam hati kita. Kita dalam hati kita pun kita tak tahu kadang-kadang. Kenapa hati macam tu pun kita tak tahu. Kenapa, apa fungsi darah, kenapa bila ada darah kita hidup apa semua. Kalau kita fikir macam tu, maka lama-lama kita faham bahawa semua ni Allah. Dia kembali kepada last sekali Allah, maha kuasanya Allah. Bagus kalau kita fikir macam tu, last sekali kembali kepada Allah. Jadi qada ni secara ringkasnya, qada Allah tahu semua perkara yang dia buat ni, ya, semua perkara. Ada berqada Allah mengadakan apa yang dia tahu. Secara ringkas macam itulah. Lepas tu Imam Al-Buti kata waqad akasa ba'duhum, setengah karangan, setengah kitab dia terbalik. Ada maksud qada ilmu Allah, qada apa yang Allah buat. Memang betul lah, saya banyak baca buku-buku tentang qada dan qadar. Bukan buku ni je, buku-buku lain yang ulama-ulama kita dulu pun, yang ulama kitab-kitab Jawi, kadang-kadang dia terbalik. Dia terbalik, dia tulis. Dan setengah kitab dia sebut qadar ni penetapan Allah, qada pelaksanaan Allah pun boleh juga. Tapi kena faham betul-betul lah, supaya kita tidak terseleweng. Terseleweng ni maksudnya jadi fahaman Jabariyah. Jabariyah ni semua Allah, buat benda tak elok pun Allah. Tak ada ikhtiar, yang sebut ikhtiar, pilihan kita tak ada. Jadi nanti kalau masuk syurga nanti, Allah nak masuk syurga, nak macam mana masuk syurga je lah. Kalau masuk neraka, masuk neraka je lah, nak macam mana. Itu pemikiran yang salah, Jabariyah. Kadang-kadang pergi Qadariyah. Qadariyah ni takdir je. Takdir je, nak macam mana. Aku miskin, nak macam mana. Aku malas kerja, takdir aku malas kerja. Fikiran tak ada langsung. Itu Qadariyah. Lepas tu dia kata makna wujubul iman bihima. Apa maksud makna beriman dengan qada dan qadar ni? Dia sebut, dia kata kama zahaba ahlus sunnah wal jamaah, sebagaimana yang ditakhrir ataupun pendapat ahli sunnah wal jamaah. Kenapa bila kita belajar bab ilmu akidah, sebenarnya bukan akidah, fiqh, Quran ni pun ada juga apa nama ni, mazhab dia, qiraat fas, qiraat qalun, qiraat macam-macam qiraat ustaz Quran ni. Ada qiraat sam'ah, ada qiraat tis'ah. Ada guru saya Syekh Daud Bukit Aban, dia belajar qiraat arba'at asyar, qiraat 14. Dia boleh, kalau ustaz, saya nak dengar ustaz baca qiraat qalun, dia baca qalun. Nak dengar qiraat warash, dia baca warash. Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka walalal akhirata wal ula. Dia
boleh baca, tidak salah. Sebab dia qiraat yang warid daripada Rasulullah. Sebab Rasulullah ni bila pendengarkan bacaan, yang ni boleh, yang ni boleh, yang ni boleh, apa yang diriwayat yang Rasulullah kata boleh, maka dia orang amalkan. Kalau di Afrika dia qiraat waras, macam kita di Malaysia yang kita baca hafaz, qiraat hafaz. Dia mazhab ni macam-macam lah. Yang ni yang diiktiraf oleh Rasulullah, ada yang diiktiraf, yang tak diiktiraf oleh Rasulullah. Macam kenapa kita sebut ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Ada yang ni Jabariyah, yang ni itu disebut Jabariyah sebab pemahaman dia tu yang ni tak betul, yang ni tak betul. Dan manusia ni Nabi kata la tajtami'ul ummati 'ala dhalalah atau kama qala Rasulullah. Umat aku ni dia tidak akan, la tajtami'u mana tidak akan berkumpul ataupun tidak akan berijma'. Ijma' ni berkumpul ataupun sependapat secara ramai-ramai 'ala dhalalah, di atas kesesatan. Sebab tu timunya ahli sunnah wal jamaah. Dan pahaman ahli sunnah wal jamaah ni, dia ni ada fahaman yang dia panggil sawa'u a'zam, iaitu kumpulan yang sangat besar di kalangan mukmin, bermula daripada zaman sahabat, para tabi'in sehingga ke zaman sekarang. Dan zaman sekarang ni macam-macam lah. Yang faham ahli sunnah wal jamaah ni, kenapa dia berkembang? Sebab pemahaman yang banyak pemahaman yang salah lah. Iaitu pasal qada dan qadar keluarnya Jabariyah, qada dan qadar keluarnya Murji'ah, keluarnya pahaman ni. Yang betulnya macam mana? Macam ni. Supaya sesuatu ilmu ni kita kena faham. Nak tahu betul tak betul, bila kita bincang dia, kita kena bincang. Kena bincang di kalangan ulama. Kalau kita contohnya maksud Jabariyah, kenapa Jabariyah salah? Sebab Jabariyah salah ni sebab dia memahami bahawa semuanya Allah. Jadi kalaulah betul-betul Allah ni yang macam tu, macam pahaman Jabariyah, nak masuk syurga, semua Allah. Yang ni aku buat yang benda tak elok ni Allah. Di mana keadilan Allah? Nampak? Jadi kalau orang yang jahat dia boleh masuk syurga, tiba-tiba orang yang baik masuk neraka. Di mana keadilan Allah? Jadi tak matching. Jadi ulama bincang-bincang maka okey, fahaman ni yang betul, yang ni salah. Qadariyah salah, Jabariyah salah, Murji'ah salah, Mu'tazilah pun salah. Banyak-banyaklah yang salah. Jadi yang pentingnya ini di kalangan ahli sunnah, sama je kitab dia kita baca yang mana-mana, inilah fahaman dia tentang qada dan qadar. Jadi ahli sunnah wal jamaah yang kita pegang di Malaysia khususnya dan di seluruh dunia macam ni juga. Tak kira dia mazhab fiqh apa, Maliki ke, Hanafi ke, Hanbali ke, dia kata an yajibu 'alal mukallaf an yu'mina billah bi anna Allah Subhanahu wa taala alima awwalan bi jami' af'alil ibad. Bahawa setiap orang mukallaf ni kita lah, wajib beriman bahawa Allah Taala tahu awalan ni pada azali lagi dia tahu dengan semua perbuatan hamba. Kita nak bergerak macam ni, zarah yang kita di ruang ni dia panggil haizi, betul tak? Ruang ni dia ada zarah yang berterbangan. Kalau kita tengok cahaya kan, kita tutup lampu, kita buka cahaya, kita tengok ada debu-debu, habuk-habuk yang terbang ni. Semua tu Allah tahu di mana dia. Bahkan biji-biji hujan yang jatuh pun telah Allah tentukan di mana. Hebat Allah Subhanahu Wa Taala, perancangan Allah sangat hebat. Jadi semua perbuatan hamba dia, makhluk dia, Allah dah tahu pada wa kullu ma ta'allaqu bi makhluk, dan setiap benda-benda yang berkaitan dengan makhluk semuanya Allah dah tahu. Mimma saya tawali hudusu fil mustaqbal, sama ada sekarang ataupun yang akan berlaku pada akan datang. Kama yajibu alaihi an yu'minu bi anna subhanahu ta'ala innama aujadaha, dan wajib juga kita beriman yang Allah tahu tadi Allah juga akan buat. Mula-mula dia tahu, lepas tu dia buat tu mengikut masa yang dikehendaki oleh Allah. Sebab kita sebut masa, sebab kita terikat dengan masa. Sebab itulah manusia
Bila dia fikir, dia akan terikat dengan masa. Sebab kita, Allah Ta'ala buat daripada kita lahir, daripada kecil, besar, semakin besar, semua tu berkait dengan masa. Ni berapa tahun? Anak saya umur baru 5 tahun. 5 tahun dia tinggi ni. 6 tahun tinggi sikit. 7 tahun lagi tinggi. Sebut tahun, minit, semua tu masa. Dan manusia, oleh kerana dia hidup dalam masa, dan sememangnya Allah buat masa, maka Allah pun buat masa juga. Masa ada benda tu, tapi Allah dah tahu dah apa yang akan berlaku. Dan kita wajib beriman macam tu. Kita tak boleh beriman macam orang Syiah. Syiah dia ada satu akidah, dia panggil akidah Al-Bada. Al-Bada maksudnya Allah ni try and error. Macam kita buat-buat, tak jadi buat macam ni, kita kena buat macam ni lah. Buat tak jadi lah yang ni. Okey, kita jangan buat ini, kita buat lain. Buat. Oh, jadi telefon. Try and error. Maksudnya Allah ni dia buat-buat, oh tak jadi, lepas tu Allah ubah yang lain pula. Itu dia panggil Al-Bada. Itu di antara akidah Syiah. Bila kita berakidah ataupun berakidah orang Syiah, Allah ni bada, try and error, Allah ni lemah. Sebab seolah Allah tak tahu, mesti buat dulu baru dia tahu. Tak, Allah memang dia tahu. Kita beriman bahawa Allah tahu segala-galanya, dan dia tahu benda yang akan berlaku, yang telah lepas, yang sedang. Dan dia juga mengadakan benda tu ketika masa yang sesuai, masa yang dia kehendaki. Dan secara ringkasnya, termasuk dalam takdir Allah juga ikhtiar. Saya cepatlah, kita pun nak pukul 7 dah. Nak bagi faham, ada makhluk, dia kata terbahaginya makhluk Allah ni kepada dua bahagian. Satu, dia kata dalam bab qada dan qadar, makhluk yang tidak ada usaha bagi seseorang padanya. Ciptaan Allah yang bukan usaha manusia, tapi dia betul-betul kehendak Allah, maka pasti berlaku. Maka yang ni, yang pasti berlaku ni, manusia tak boleh ikhtiar. Contohnya dia kata wahya kullu ma yaqa'u fil qawni ala wajhil qasri, iaitu setiap benda yang berlaku di bumi ini mengikut cara al-qasri, mana al-jabri, ketetapan betul-betul daripada Allah dan manusia tak boleh ubah. Contohnya peredaran langit, bumi, matahari, pergerakan bumi, ada tak manusia boleh halang? Hari ni tak nak malam matahari, dengan power kita kata tolak, pergi ke siang. Tak boleh. Itu betul-betul daripada Allah, yang manusia betul-betul. Yang satu lagi, dia panggil harakatul qasri, pergerakan kita daripada kecil besar-besar. Kita ni daripada dulu baby, mak kita jaga, lepas tu bergerak sikit, kita membesar tu bergerak tu, tapi bergerak yang sangat lambat. Daripada kita baby kecil bergerak, itu dia panggil harakatul qasri. Itu betul-betul daripada Allah, yang manusia tak boleh ikhtiar. Boleh tak kita nak makan banyak, lepas tu kita jadi semakin besar? Tak. Bila sampai tahap Allah Ta'ala tak nak besar, kita makan banyak macam mana pun, kita tak akan jadi tinggi. Tak akan berlaku macam tu. Sebab Allah nak setakat ni je tinggi kita. Kita kata ini tahap terakhir ni, 5 kaki 6 inci. Kita setakat tu je. Lepas tu kita tak tinggi-tinggi dah. Tapi daripada baby semakin meninggi, membesar. Itu dia panggil harakatul qasriyah, yang mana manusia tak boleh buat apa-apa. Dia ikut je, patuh. Begitu juga bulan, bintang, matahari, langit, sistem galaksi. Galaksi ni matahari, bumi, planet-planet ni ada dalam Quran tu. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yusuf, ada 12 planet. Kita belajar kat sekolah ada 9 je. Saya belajar dulu Ukebu, Mamuzu, Uraneplu, Utarik, Kejora, Bumi, Marik, Mustari, Zuhal, Uranus, Neptun, Pluto. 9 je kat sekolah dulu. Ada 2 lagi. Inni ahada asyara, Nabi Yusuf kata inni ahada asyara qaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, dalam surah Yusuf. Nabi Yusuf kata aku melihat 11 bintang. 11 ahada asyara maksudnya 11 bintang. Kaukab ni dalam bahasa Arab planet. Aku melihat 11
tapi terjemahan dia bintang. Kaukab planet, aku melihat 11. Bila 11 termasuk dia 12, termasuk Nabi Yusuf. Sebenarnya planet ni ada 12. Matahari, bulan sujud pada aku. Itu adalah ta'wil Nabi Yusuf dalam kisah dia. Jadi begitulah. Satu dia panggil makhluk yang tidak ada usaha. Maka Allah buat, manusia tak boleh buat apa. Di antaranya wanumul asjar, subuhnya pokok. Itu kita tak boleh buat apa. Kadang-kadang kita letak baju macam mana pokok tak subuh-subuh. Las-las mati pokok tu. Nah. Jadi subuh hidup. Macam syajaratus sahabi. Kalau kita tengok dalam di Jordan, pokok sahabi ketika Nabi Muhammad duduk di situ, dan dia aktifak ulama-ulama dunia pergi, di antara Syekh Ali Jumaah pergi duduk pokok. Ini adalah pokok as-sahabi. Nabi suka pokok ni, dalam pokok tu masih hidup sampai sekarang. Umur pokok tu 1400 masa zaman Nabi. Dekat 2000 tahun umur pokok tu. Daripada Nabi Nabi Isa lagi. Kan 2021 kan. 2000 tahun lebih umur tu. Dan ketika Nabi Muhammad pun duduk juga pokok tu. Sampai sekarang pokok tu masih hidup, sedangkan di padang pasir yang kontang dan pokok tu masih segar bugar lagi. Sampai sekarang di Jordan pokok tu. Jadi itulah kehebatan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia panggil makhluqatin iktisabiyah yatasbihu al-insan bi kasbihi. Satu makhluk, kita kena ingat makhluk yang jenis usaha. Allah bagi ini kepada kita, pada manusia. Bi kasbihi wa sa'ihi al-ikhtiyari, dengan usaha dan kerja buat dia yang jenis ikhtiyari, pilihan. Kita ada pilihan kan? Kita nak jadi baik, itu kita pilih. Nak jadi jahat, pun kita pilih. Dan daripada pilihan itulah Allah Ta'ala jadi macam orang kafir. Orang kafir, dia jadi kafir itu satu pilihan dia. Pilihan dia. Bukan Allah paksa dia jadi kafir. Kita kena ingat orang tu jadi kafir sebab dia pilih. Sebab manusia Allah Ta'ala bagi akal. Bila bagi akal, maka adalah taklif. Macam jin, manusia dan jin, dua ni makhluk yang Allah Ta'ala bagi akal kat dia. Dan bila termasuk jin, syaitan lah. Syaitan ni minal jin. Dalam Quran, minal jin, daripada bangsa jin, maksud daripada keturunan api, kejadian api. Maka dia juga diberi taklif, tapi dia memilih untuk jadi jahat. Maka dia lah bertanggungjawab nanti di hadapan Allah. Kalau dia masuk neraka pun dia tak boleh salahkan Allah, sebab dia pilih macam tu. Sama juga manusia, kalau dia pilih nak jadi jahat, maka itu urusan dia nanti di akhirat dengan Allah. Dan Allah masuk ke dalam neraka, dia tak boleh salahkan Allah. Dia betul ikhtiari. Daripada ikhtiari inilah penentuan baik buruknya manusia. Kaikbalihi ala ta'am wa syara' wa dirasah, seperti terimanya manusia tu ke atas makanan, minuman, wa dirasah, dan pelajaran. Wa kamukhlifi ma yakhtaruhu li nafsihi min suluk wal a'mal, seperti berbagai-bagai apa yang dia pilih, yang manusia pilih, macam-macam benda lah kita pilih. Ada setengah orang nak rumah macam ni, itu pilihan dia lah tu, pilihan kita. Nak kereta macam ni, motor macam ni. Min sulukin, daripada perjalanan hidup, wal a'mal, dan semua urusan-urusan yang dia buat. Hadza ma ta'allaqu bihi al-iskal, yang mana semua yang bentuk pilihan manusia ni dia ada iskal. Iskal ni maksudnya masalah lah, syiklun. Masalah yang berlaku ni lah yang Allah Ta'ala ambil kira nanti. Pukul 7 lah, belum lagi. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya baca. Saya baca langkah ni, saya tak baca semua. Yang kita nak fahami tentang qada dan qadar, saya ringkasnya ialah, pertama sekali kita wajib beriman bahawa semua yang ada di langit, bumi, apa yang kita nampak, apa yang kita arash dan sebagainya, ini adalah perancangan Allah, dan yang mengatur semua ni pun Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang menentukan hukum bagi makhluk yang mukallaf ni adalah pilihan kita. Yang menggerak kita tu Allah. Sama ada kita buat maksiat ke, buat baik ke, Allah yang meluluskan pergerakan tu. Tapi Allah tak redha di atas pilihan yang tak betul, yang yang melarang kita buat. Dalam surah Al-Muluk Allah Ta'ala sebut
Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kita hidup dan mati liyabluwakum. Kita hidup ni liyabluwakum, supaya Allah menguji kamu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kamu yang terlebih baik amalan dia. Jadi kehidupan kita ni adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya miskin apa semua ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mengikut usaha kita dan doa kita. Jadi Nabi kata la yuradul qada illa bid'a. Allah Taala tidak akan mengubah ketetapan dia yang Allah tetap kita ni. Contohnya umur panjang, umur pendek ni, amalkan dengan doa. Mati, kita kena faham umur ni dia panggil qada mubram. Mati qada mubram. Adapun umur Allah Taala boleh panjang dan boleh pendek kalau dia nak. Cuma dalam Al-Quran Allah Taala sebut iza jaa ajalha la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Nah, itu ketetapan yang Allah Ta'ala buat macam tu. Tapi kalau Allah nak panjang, kerana boleh, tak ada masalah. Kita kena faham macam tu. Jangan kata Allah kalau dia dah tetap macam tu, maka dia tak boleh ubah dah. Itu salah. Faham tak? Sebab apa? Sebab kita menjadikan Allah tak boleh buat. Bila tak boleh, tak kuasa, tak mampu. Bila tak mampu, maksudnya lemah. Tapi kita wajib beriman. Semua dalam Quran kita beriman. Tapi kalau Allah nak ubah, boleh. Allah nak ubah, boleh. Begitulah pahaman yang sepatutnya kita sebagai hamba Allah SWT. Tapi kita tak boleh lah cakap salah tu macam tu. Bila kita mengaji ilmu akidah ni, kita boleh faham ayat Al-Quran dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ni kita faham, dan kita redha dengan qada dan takdir Allah SWT. Saya setakat itulah Ustaz. Kalau ada pertanyaan bolehlah tanya. Bimbang bab qada dan qadar rukun iman. Kita takut kita silap faham, jadi Jabariyah. Jadi Qadariyah, jadi Mu'tazilah dan sebagainya. Jadi setakat itu saja untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua. Ada pertanyaan tak? Tak ada, faham semua. Ustaz? Ya? Contoh benda ada dengan tak ada. Benda ada dengan benda? Kuasa Tuhan tu, maksudnya dia kuasa Allah tu, dia menguasai segala-galanya. Ya. Macam kita manusia, kita buat perbandingan. Boleh tak kita buat perbandingan? Kereta tak ada asalnya. Tiba kereta tu ada. Oh, maksudnya kemudian kita adakan kereta tu. Kita tahu lah kereta tu kita yang ada. Tapi dengan izin Allah SWT. Betul. Sebenarnya jawapan Ustaz dah bagi jawapan tu. Dia makhluk ni, dia ada ciptaan Allah dengan ciptaan manusia dalam bahasa kan. Ada penciptaan Allah daripada tak ada kepada ada. Ada beza. Ciptaan manusia daripada benda yang dah ada dan diubah jadi ada. Contohnya kereta. Ustaz cakap. Benda tu dah ada, besi apa semua. Lepas tu manusia dengan keilmuan yang Allah Ta'ala bagi, taufik hidayah. Tak kira dia tu orang kafir, orang Islam, Allah bagi ilmu pada dia, maka dia boleh buat besi apa semua, jadi kereta, jadi masjid, jadi apa semua ni. Itu benda yang sudah ada dan diadakan lagi. Dengan taufik hidayah daripada Allah, maka dia boleh buat benda tu, kereta. Adapun Allah daripada benda yang tak wujud, maka Allah Ta'ala kata kun fayakun, tak ada kepada ada. Macam bumi ni, Allah Ta'ala kata fi sittati ayyam, Allah cipta langit dan bumi ni dalam masa 6 hari. Setengah-setengah orang tanya, boleh tak kalau Allah Ta'ala cipta tak payah 6 hari lah, sekali je. Dalam tafsir Aisarut Tafasir, dia sebut Allah cipta manusia mengambil masa 120 tahun. Aisarut Tafasir. Apa maksud dia? Maksudnya kesempurnaan. Kenapa Allah buat macam tu? Allah nak bumi, langit dan bumi ni benda yang bagi Allah, dan semua benda lah, semua mudah. Tapi bila masa yang panjang itu menunjukkan bahawa manusia ni Allah cipta sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia Allah cipta dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa, dengan sesempurnanya, dengan ada akal, fikiran, boleh fikir apa semua. Adapun langit dan bumi ni dia tak ada akal fikiran. Sebab tu fi sittati ayam, surah Sajadah Ustaz. Fi sittati ayam.
summa stawa 'alal 'arsy. Nah, 6 hari. Sebab langit dan bumi ni dia tak ada fikiran, dan manusia boleh ubah dia daripada bukit jadi terowong, boleh korek dia dengan kekuatan ilmu yang Allah Ta'ala bagi pada manusia. Jadi bersyukurlah kita jadi manusia dengan kehebatan yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Cuma banyak orang tak nak guna kehebatan tu, tak nak belajar dan tak nak memahami, maka mereka di tahap itulah. Jadi yang kita mari sini ni kena ingat, yang kita mari kat surau, kat masjid kita ni adalah takdir daripada Allah SWT, pilihan Allah berserta dengan ikhtiar yang Allah Ta'ala bagi pada kita, taufik hidayah semua. Jadi gitulah Ustaz, sekadar yang saya tahu. Jadi seterusnya, oleh kerana setakat itu saja pagi ni, sekiranya ada salah silap, itu adalah daripada kelemahan diri saya, dan yang baik itu daripada Allah SWT. Sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kebaikan dan Allah beri kita syurganya di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mufahhima Ibrahim, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fil afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barak wa salam walhamdulillahi rabbil alamin.